Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setelah sekian lama saya tidak membuat kandungan berkaitan drone, kini saya kembali dan pada hari ini kita akan lihat drone terkini keluaran DJI iaitu DJI Mini 2. Sebagaimana produk-produk DJI yang dilancarkan kebelakangan ini dapat kita lihat satu pola di mana DJI cenderung untuk menggugurkan nama-nama yang sinonim dengan produk-produk ikonik mereka seperti Osmo Pocket yang kini hanya dikenali sebagai Pocket 2 dan siri gimbal Ronin yang kini dikenali sebagai RS2 dan RSC2. Mavic Mini tidak terkecuali di mana siri kedua drone compact ini hanya dikenali sebagai DJI Mini 2. Walau bagaimanapun, falsafah asal penghasilan drone consumer yang bersaiz kecil, mampu milik dan berkemampuan tinggi ini masih dikekalkan. Malah telah ditambah baik di dalam beberapa aspek. Di antara penambahbaikan yang signifikan DJI Mini 2 ini berbanding Mavic Mini adalah pengenalan OcuSync 2.0, kemampuan rakaman video sehingga resolusi 4K dengan kadar bitrate 100 megabit per saat dan kemampuan rakaman foto RAW. Kali ini saya hanya membeli DJI Mini 2 set asas. Sebabnya adalah kerana saya tidak merancang untuk menggantikan drone utama yang saya guna sekarang iaitu Mavic Air 2. Yang mana dari sudut spesifikasi atas kertas mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik. Namun untuk masa akan datang saya akan buat perbandingan di antara kedua-dua drone ini untuk melihat sama ada spesifikasi atas kertas mampu ditafsirkan dalam penggunaan dunia sebenar. Sebelum saya teruskan ulasan dengan lebih lanjut, mari kita lihat apa yang didatangkan dalam set asas DJI Mini 2 ini. Reka bentuk kotak ini kalau dapat kita lihat adalah hampir sama dengan reka bentuk kotak set asas Mavic Air 2. Ia tidak seperti Mavic Mini siri yang pertama. Di dalam kotak kita akan dapat drone itu sendiri, satu set berbaling gantian, pemutar skru untuk menukar berbaling, satu set kayu kawalan gantian, kabel sambungan alat kawalan ke peranti pintar jenis micro USB dan USB-C, kabel sambungan USB-C untuk mengecas drone dan memindahkan data, dan akhir sekali alat kawalan jauh yang baru. Sebenarnya alat kawalan jauh ini bukanlah model baru sepenuhnya kerana sebelum ini ia turut disertakan bersama Mavic Air 2. Perbezaannya lebih bersifat kosmetik seperti lampu LED berwarna hijau berbanding putih, tambahan fungsi pause di butang return to home dan perkataan tripod diganti dengan sini pada suis pilihan mod penerbangan. Drone ini kalau dilihat sekali imbas, kita tidak akan nampak perbezaan ketara berbanding Mavic Mini siri yang pertama. Jika dilihat dengan lebih teliti, perbezaan boleh dikesan pada hujung bilah berbaling yang kini menampilkan jalur berwarna jingga, alur sambungan USB-C, lampu LED hadapan, label 4K pada lensa kamera, lampu LED bawah yang boleh ditekan untuk mengaktifkan fungsi pemindahan pantas dan semestinya label Mini 2. Jika dibuka ruang bateri, kita dapat lihat bateri baharu dengan kuasa 2250 mAh. Kuasa yang lebih ini adalah perlu untuk menampung kekuatan motor yang sudah dinaik taraf, tenaga untuk pengoperasian OcuSync dan juga pemprosesan video 4K. Kesemua naik taraf yang dinyatakan tadi dibuat tanpa mengorbankan berat keseluruhan drone ini yang kekal pada timbangan 249 gram. Kalau ada satu perkara yang baru di dalam Mini 2 ini yang boleh dijadikan justifikasi untuk menaik taraf dari Mavic Mini, sudah semestinya OcuSync 2.0.
Bukan sesuatu yang asing apabila kita mendengar pemilik Mavic Mini merungut tentang ketidakstabilan isyarat Wi-Fi drone mereka. Saya sendiri di dalam video yang lepas telah membincangkan secara mendalam tentang perkara ini. Pengalaman saya beralih dari sistem transmisi Wi-Fi Mavic Mini kepada sistem OcuSync Mavic Air 2 adalah sangat mengujakan, di mana isyarat kawalannya adalah jauh lebih stabil. Jarak mampu dicapai juga lebih jauh dan transmisi video yang lebih lancar. Semestinya kita akan mengetahui prestasi sistem OcuSync 2.0 Mini 2 ini apabila saya mengujinya dengan lebih mendalam nanti. Unit kamera yang digunakan pada Mini 2 ini adalah dari jenis yang sama dengan siri sebelumnya, dengan sensor CMOS bersaiz 1/2.3 inci dan bukaan aperture tetap pada nilai f2.8. DJI untuk kali ini telah menyah kunci fungsi rakaman video 4K yang sebelum ini hanya dihadkan pada resolusi 2.7K. Kadar bitrate maksimum juga telah dipertingkatkan kepada 100 megabit per saat berbanding 40 megabit per saat sebelumnya, dan ini memberi ruang yang lebih luas untuk melakukan syutingan yang lebih kompleks tanpa memberi kesan kepada kualiti rakaman video. Fungsi rakaman foto juga telah dipertingkatkan dengan kemampuan merakam foto dengan format RAW pada resolusi 12 megapiksel. Sekarang saya akan cuba terbangkan DJI Mini 2 ini dan kita akan tengok perbezaan pengalaman menerbangkan drone ini berbanding dengan DJI Mavic Mini. Ini adalah salah satu aksesori yang saya biasa guna di dalam DJI Mavic Mini, iaitu ND filter. Jadi kita akan tengok sama ada ND filter daripada Mavic Mini ini boleh dipasangkan ke DJI Mini 2. Memandangkan hari agak berawan, kita akan gunakan ND8. Sepatutnya kalau ikutkan tiadanya perbezaan dari segi reka bentuk, ia tiada masalah. Okey, memang tiada masalah. Aksesori daripada Mavic Mini boleh dipasang ke DJI Mini 2. Untuk alat kawalan jauh pula, saya akan gunakan alat kawalan jauh daripada Mavic Air 2. Apa yang perlu dilakukan adalah kita perlu memasangkan ataupun menghubungkan kedua-dua alat kawalan dan drone. Jadi tidak kira sama ada kita menggunakan alat kawalan daripada Mavic Air 2 ataupun alat kawalan yang didatangkan dengan DJI Mini 2 ini, kedua-duanya boleh digunakan. Sekarang ini kita akan tengok sama ada perbezaan dari segi kekuatan bunyi di antara DJI Mini 2 ini dan DJI Mavic Mini. DJI Mini 2 ini dikatakan mempunyai kebisingan yang lebih rendah berbanding siri yang sebelumnya. Okay. Sekarang kita nak tengok pula bunyi daripada DJI Mavic Mini. Berdasarkan ujian ringkas ini, saya berpendapat kebisingan dari DJI Mini 2 adalah sedikit kurang berbanding Mavic Mini. Namun perbezaannya tidaklah terlampau signifikan. Sekarang ni saya akan mencuba untuk menggunakan bateri daripada Mavic Mini di dalam DJI Mini 2 ini. Kita nak tengok sama ada ia boleh digunakan untuk menghidupkan drone dan menerbangkan drone. Ya, drone boleh hidup dengan menggunakan bateri DJI Mavic Mini. Dan tidak ada masalah untuk ia terbang.
Dari lokasi saya menerbangkan drone ini terdapat banyak halangan pokok-pokok dan bangunan tinggi. Oleh itu saya menjangkakan drone tidak akan pergi jauh disebabkan potensi gangguan isyarat. Notifikasi isyarat lemah pertama kali tampil pada jarak 840 meter. Ketika ini isyarat transmisi adalah tidak stabil. Dapat kita lihat indikator kekuatan transmisi alat kawalan jauh di penjuru atas sebelah kanan hanya mempunyai satu bar. Transmisi video hilang sepenuhnya pada jarak 948 meter. Namun ia kembali semula untuk seketika. Akhirnya, drone telah kehilangan isyarat sepenuhnya pada jarak 955 meter dan fungsi return to home telah diaktifkan. Untuk penerbangan kedua, saya telah memilih lokasi yang biasa saya terbang dan diketahui mempunyai gangguan isyarat yang minima. Setakat ini penerbangan adalah lancar. Indikator isyarat transmisi kadang-kadang naik turun, namun tiada notifikasi isyarat lemah dikeluarkan. Drone melepasi jarak 4 km. Memandangkan bateri hanya tinggal 62%, saya mengambil keputusan untuk berpatah balik untuk mengelak drone kehabisan bateri sebelum sempat sampai ke lokasi mula penerbangan. Jarak maksimum yang berjaya dicapai dalam ujian penerbangan ini adalah 4.27 km. Drone selamat tiba di lokasi pelepasan dengan baki bateri sebanyak 23%. Berdasarkan kestabilan isyarat sepanjang penerbangan tadi, saya yakin DJI Mini 2 ini mampu terbang lebih jauh. Faktor penghadnya terletak pada limitasi kapasiti bateri. Jika anda pernah menonton video ujian pengelak isyarat saya yang lalu, laluan yang sama saya pernah guna untuk menerbangkan Mavic Mini dan jarak paling jauh saya pernah capai dengannya adalah 3.8 km. Penerbangan tersebut sering terganggu dengan kehilangan isyarat dan ia tidak selancar penerbangan dengan DJI Mini 2. Ini membuktikan kemampuan sistem OcuSync 2.0 di dalam DJI Mini 2 bagi menjamin kestabilan isyarat. Kawalan drone adalah sangat lancar dan transmisi videonya juga tidak terganggu. Pengalaman ini pada saya sudah cukup untuk menjadi faktor pemutus jika ada antara anda berkira-kira untuk menaik taraf Mavic Mini anda. Ciri-ciri lain DJI Mini 2 yang pada saya berbaloi dengan harganya yang 20% lebih tinggi berbanding Mavic Mini adalah rakaman video 4K dengan kadar bitrate 100 megabit per saat. Menyunting video dengan kadar bitrate yang tinggi menjamin integriti data video selepas proses penggredan warna dan tambahan kesan visual ke atas rakaman video. Fungsi pemindahan data pantas atau quick transfer adalah ciri baharu yang sangat berguna untuk memindahkan video atau foto yang dirakam terus ke peranti pintar tanpa perlu menyambungnya kepada alat kawalan jauh. Ini adalah sesuatu yang dapat menjimatkan masa dan sangat dialu-alukan. Begitulah tadi ulasan pandang pertama saya untuk DJI Mini 2. Beberapa ciri yang saya tidak sempat sentuh seperti rakaman foto RAW dan fungsi rakaman panorama akan saya ulas di dalam video yang seterusnya. Jika anda ada ciri-ciri lain yang ingin saya uji dan ulas, boleh tinggalkan komen di bawah. InsyaAllah akan saya pertimbangkan. Untuk video yang akan datang, saya juga akan membuat perbandingan menyeluruh di antara DJI Mini 2 ini dengan Mavic Mini dan Mavic Air 2. Jika anda berminat dengan topik tersebut, tekan butang subscribe dan aktifkan fungsi notifikasi untuk makluman tentang video tersebut. Sehingga video yang akan datang. Jumpa lagi.